risau mencapai objektif kajian? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Saya tahu Miss Azman dah bagi jawapan juga. Jangan risau, saya tahu. Cuma saya nak tahu korang ingat ke tidak berita rakyat dia tu. Okey. Jika awak merasakan kajian awak ni mencapai objektif yang telah awak tetapkan. Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Siapa-siapa? Okay, Assalamualaikum. Saya wakil Boleh. Okey, bagi saya kami mencapai objektif yang kami nak. Sebab kami nak tahu tahap pengetahuan yang berkaitan visa Florida kan. Kami nak tahu masyarakat ni tahu ke visa Florida ni apa, PPHF ni ada ke tak. So kebanyakan tidak pasti ada ke tak, ada seberapa je yang tahu. Kami tapi boleh dibaiki lagi kajian ni di masa akan datang untuk tambah lagi responden dekat selain pada Kuala Lumpur, sebab kami fokus kepada Kuala Lumpur. So mungkin masyarakat luar pun, masyarakat luar bandar pun belum lagi tahu, sedangkan dekat Kuala Lumpur pun betul ada juga yang tidak tahu, yang tidak pasti. Thank you Azim atas keberanian dia untuk menjawab. Betul lah, sebenarnya ya betul. Sebab awak nak kaji pasal tahap pengetahuan. So bila kita nak kaji pasal tahap pengetahuan, kita nak tahu dia tahu ke tak je, bukan pemahaman. Kalau faham tu lain teknik dia. So bila tahu tak tahu, banyaknya tak pasti. Yelah, dah kawan-kawan korang jawab, tak pasti confirm lah banyak kan. Dia macam pernah dengar, tak pernah dengar. Lantaklah aku jawab je lah tengah ni, selamat. Tak apa. Macam saya cakap tadi, sama je, budak saya pun buat benda yang sama. So kajian ni adalah untuk pembelajaran, bukan untuk digunakan. Salah satu bentuk pembelajaran yang bagus sebab para pelajar faham konsep assignment yang sebenar. Thank you guys. Kalau dah rasa nak keluar, boleh keluar. Kalau rasa nak stay pun boleh stay, saya tak kisah. So kita boleh move to the next group. Kumpulan kedua. Boleh mulakan pembentaran sekarang. Sama. Hello, boleh dengar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini, saya bersama 4 orang sahabat saya akan membawakan mengenai kajian kesanaan masyarakat terhadap kes penipuan badan haji. Seterusnya, berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri pada 5 orang. Dan saya mempersilakan sahabat saya Nur Rafiza bin Yasari dalam membentangkan bab 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rafiza binti Muhammad Sari. Saya daripada kelas CPHU 6J. Nilai metrik DSU 2019-24058. Saya akan menerangkan bab 1. Pertama sekali latar belakang kajian. Seperti yang kita tahu, berdasarkan tajuk kami berkaitan penipuan. So penipuan ini didefinisikan sebagai perbuatan curang, kata-kata dusta atau tipu muslihat dan sebagainya. Secara umumnya penipuan badal haji ni dia berlaku kerana terdapat satu pihak telah menggunakan taktik tipu muslihat atau helah kepada pihak yang lain demi mendapatkan keuntungan yang banyak dan dengan cara yang mudah. Bagaimanakah penipuan ini boleh terjadi? Adalah kerana terdapat individu yang mempercayai mereka tanpa memeriksa latar belakang orang yang tipu tu. Penipuan ini sering terjadi di media sosial dan yang sering dijadikan mangsa dan atau sasaran untuk mereka tipu adalah terhadap individu yang senang untuk diambil kesempatan dan
dan kurang ilmu pengetahuan. Okey, untuk slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey, ini penyataan masalah. Berdasarkan berita harian yang bertajuk Hikmat Upah Haji Tipu yang ditulis oleh Syed Azwan Syed Ali. Okey, penelitian dari wartawan daripada Mekah, mereka mendapati bahawa terdapat penjualan sijil badal haji yang tidak mempunyai pengesahan yang sah daripada pihak berkuasa. Okey, sijil badal haji ni dijual sekitar 3 rial ataupun 3 ringgit 40 sen sekeping. Bagi sekeping sijil tu lah. Lepas tu sijil ini akan diberi kepada waris dan ditambah pula dengan cenderahati iaitu sejadah dan air zam-zam untuk dijadikan bukti bahawa badal haji mereka telah terlaksana di Mekah. So, ramai masyarakat di Malaysia yang terjebak dengan skim penipuan badal haji ni. Oleh itu, kecaknaan masyarakat terhadap isu penipuan badal haji ni perlu dititik beratkan kerana apabila kecaknaan dan pengetahuan yang rendah, ia boleh menjadi asbab utama masyarakat terjerat dalam kes penipuan tersebut. Okay, slide seterusnya. Okey, untuk persoalan kajian ini akan menjawab persoalan apakah tahap pengetahuan masyarakat berkaitan kes badal haji dan persoalan adakah masyarakat cakna akan kes penipuan badal haji yang telah berlaku. Okey, slide seterusnya. Untuk objektif kajian, tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat tentang penipuan badal haji dan untuk mengenal pasti tahap kecaknaan masyarakat mengenai kes penipuan badal haji. Okay. Slide seterusnya. Kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini adalah untuk memupuk kesedaran kepada masyarakat tentang kes penipuan badal haji. Selain itu dapat mendedahkan kepada mereka mengenai kes-kes penipuan badal haji yang telah berlaku di Malaysia dan dapat membantu mereka untuk lebih berhati-hati pada masa akan datang dan serta untuk menambah pengetahuan masyarakat. Okay, itu sahaja daripada saya bab 1 dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Anjana binti Afisian daripada kelas D PHU 6C, nombor matrik DHU 2019-23956. Baiklah, saya akan membentangkan berkenaan bab 2 iaitu sorotan kajian ataupun sorotan bahan bertulis lah. Bab ini mengandungi sorotan kajian terhadap beberapa kajian dan artikel yang telah kami pilih, dan antara lain bab ini akan menyorotkan kajian berkaitan ibadah haji, badal haji dan kes penipuan badal haji. Bagi sorotan pertama adalah menurut kajian Bayan Lil Al-Hajj 2017, kandungan artikel beliau adalah menerangkan berkenaan definisi haji umrah, hukum persyaratan, pelaksanaan ibadah haji dan perbezaan dia. Dan kami di sini memfokuskan mengenai info-info dan penerangan apa itu ibadah haji. Kedua, sorotan bahan bertulis kedua adalah mengenai badal haji. Jadinya menurut penulisan ilmiah daripada agensi pelancongan cuti umrah, kandungan artikel adalah mengenai pengertian badal haji, hukum pelaksanaan, syarat sah, syarat sahnya, dan kami di sini memfokuskan info-info dan penerangan mengenai badal haji itu sendiri. Sorotan bahan bertulis yang ketiga pula mengenai kes penipuan badal haji. Ini dapat dilihat menerusi penelitian seorang wartawan berita harian Syed Azwan Syed Ali 2016 yang mendapati bahawa wujudnya penipuan badal haji ini, dan ini adalah bertepatan dengan skop keadaan semasa yang berlaku iaitu kes penipuan badal haji. Dan fokus kami di sini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti bahawa wujudnya kes penipuan badal haji tersebut. Antaranya penipuan tawaran harga yang rendah. Harga standard yang diberikan oleh agensi-agensi yang berdaftar adalah paling rendah adalah RM2,500 Malaysia, tetapi ada individu yang tidak bertanggungjawab menawarkan tawaran harga yang sangat rendah, rendah RM1,500. Antara lainnya adalah penipuan pelaksana badal haji itu sendiri. Seterusnya,
Slide seterusnya adalah berkenaan kerangka kajian. Tajuk yang kami usulkan adalah kecanaan masyarakat terhadap kes penipuan badal haji. Jadinya objektif yang kami pertengahkan adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan tahap kecanaan masyarakat mengenai kes penipuan badal haji. Di sini kami menggunakan pendekatan kuantitatif, iaitu melibatkan angka, data, statistik seperti peratusan dan milah. Seterusnya, di sini kami menggunakan slide seterusnya. Okay, di sini kami menggunakan kaedah tinjauan, iaitu untuk melihat keberkesanan kajian telah kami jalankan. Persampling ada proses pemilihan elemen-elemen dalam populasi kajian kami bagi tujuan untuk mewakili kajian yang telah kami usulkan, iaitu kecanaan masyarakat terhadap kes penipuan badal haji. Dan di sini kami menggunakan persampling set soal selidik responden. Seterusnya adalah kutipan data. Data yang kami peroleh adalah melalui jumlah peratus daripada responden, manakala analisis data pula, data yang kami peroleh adalah menganalisis jumlah peratus min dan responden. Okey, itu sahaja dari saya. Kita pergi kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, boleh dengar tak? Okay. Baiklah, nama saya Nazar Kabitya Marni dari kelas IPH 6L. Nombor matrik saya di HU 2019-23962. Baiklah, saya akan membentangkan tentang metodologi kajian, proses pengumpulan data dan juga instrumen kajian. Bagi metodologi kajian, kami punya tiga, iaitu konsep kajian, responden kajian dan juga instrumen kajian. Bagi konsep kajian kami menggunakan kuantitatif. Kemudian ia merupakan salah satu penyelidikan yang memfokuskan kepada hubungan dan interaksi. Dan responden kajian kami adalah 100 orang yang menyertai Sabak Penang Selangor. Ini kerana kami memilih orang yang menyertai Sabak Penang Selangor kerana kawasan Sabak Penang Selangor merupakan kawasan kampung atau kawasan yang jauh dari bandar dan pendidikannya juga kurang. Dan instrumen kajian kami pula satu set borang soal sidik dengan menggunakan Google Form bagi sebagai kaedah kami mendapatkan data. Okay, seterusnya. Okay, proses pengumpulan data pula kami punya tiga, iaitu tinjauan bahan bertulis, merangka instrumen kajian dan juga mengedarkan borang soal sidik dengan menggunakan Google Form kepada responden. Baiklah, bagi tinjauan bahan bertulis, kami mengkaji latar belakang kajian kes kami dan juga kami mencari tempat yang sesuai bagi menjalankan kajian kes ini. Dan merangka instrumen kajian pula, kami merangka soalan-soalan yang akan diberikan kepada responden dan bagi soalan yang dibuat, kami menggunakan Google Form. Baik, bagi mengedarkan borang soal sidik pula, borang soal sidik ini diedarkan kepada penduduk kampung di sekitar Sabak Benam. Borang soal sidik ini juga difokuskan kepada lingkungan umur 25 tahun sehingga 50 tahun. Baiklah, slide seterusnya. Baiklah, bagi instrumen kajian pula, kami mempunyai 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D. Bagi bahagian A, kami mempunyai 3 soalan, iaitu lebih kepada latar belakang responden, dan bahagian B pula, kami mempunyai 6 soalan dan ia lebih kepada pengetahuan asas mengenai badan haji. Slide seterusnya. Okey, bahagian C pula ia mempunyai 10 soalan, iaitu kecanaan masyarakat terhadap kes penipuan badal haji. Dan bahagian D pula mempunyai 2 soalan, iaitu pandangan atau pengalaman mengenai badal haji secara keseluruhan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan terus untuk bintang seterusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Syairah binti Syamsul Asmal. Nombor matrik saya di HU 2019-24104. Saya akan membentangkan tentang bab 4, iaitu mengenai data perbincangan.
Seperti yang kita dapat lihat di dalam slide tersebut iaitu mengenai penganalisan data. Okey, data responden kami peroleh daripada Google Form yang kami edarkan dan juga dianalisis dengan menggunakan pengisian Microsoft Excel untuk membuat pengiraan data dalam bentuk bin. Okey, seterusnya iaitu mengenai jadual analisis kecenderungan. Okey, jadual analisis kecenderungan tersebut kami gunakan sebagai rujukan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat mengenai badal haji dan juga tahap kesanaan masyarakat mengenai kes penipuan badal haji. Okey, seterusnya adalah mengenai jadual penganalisan data. Okey, seperti yang dapat kita lihat juga, objektif kajian ini ada mempunyai dua objektif, iaitu yang pertama mengenal pasti tahap pengetahuan penduduk daerah Sabah Benam mengenai badal haji dan yang kedua mengenal pasti tahap kesanaan penduduk daerah Sabah Benam mengenai kes penipuan badal haji. Dan secara keseluruhannya ataupun dapat disimpulkan bahawa jumlah min purata untuk tahap pengetahuan dan tahap kesanaan responden adalah berada di tahap yang sederhana. Okey, seterusnya adalah demografi responden. Demografi responden seperti yang kita lihat, jantina dapat dikenal pasti bahawa responden yang tertinggi menjawab set soal sedik kami adalah daripada golongan lelaki dan manakala umur pula dapat juga dianalisis bahawa responden tertinggi yang menjawab set soal sedik kami adalah daripada lingkungan umur 46 hingga 50 tahun. Okey, seterusnya adalah tahap pendidikan. Tahap pendidikan juga dapat kita kenal pasti bahawa tahap pendidikan SPM merupakan tahap pendidikan yang paling tinggi daripada 100 orang responden. Okey, seterusnya adalah dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama mengenai pengetahuan asas badal haji. Okey, pengetahuan asas badal haji seperti yang kita lihat daripada jadual tersebut, 4 soalan daripada 6 soalan mendapat jumlah skor min yang pada tahap tinggi, manakala 2 soalan lagi berada di tahap min yang sederhana. Namun begitu, setelah membuat pengiraan jumlah min keseluruhan untuk ke-6 soalan tersebut, kami mendapat 3.63 skor min dan ia menunjukkan bahawa terbukti tahap pengetahuan penduduk Sabah Benam mengenai badal haji adalah sederhana. Okey, seterusnya adalah mengenai tahap kecanaan penduduk daerah Sabah Benam mengenai kes penipuan badal haji. Okey, seperti yang kita lihat, kami edarkan 10 soalan mengenai tahap kecanaan penduduk daerah Sabah Benam mengenai kes penipuan badal haji. Okey, daripada 10 soalan tersebut kita dapat lihat 3 soalan daripada 10 tu mendapat jumlah skor min yang pada tahap tinggi, manakala 7 soalan lagi mendapat jumlah skor min pada tahap yang sederhana. Okey, namun begitu setelah dijumlahkan dan membuat pengiraan min keseluruhan untuk data responden tersebut, kami dapati jumlah skor min keseluruhan adalah 3.7 dan ia membuktikan bahawa kecanaan penduduk tentang kes penipuan badal haji berada di tahap yang sederhana. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk bahagian saya iaitu bahagian bab yang kelima, saya Nur Iman Nadirah binti Sahidin akan membentangkan bab 5 iaitu rumusan dan cadangan. Seperti yang boleh dilihat di slide, kami telah merumuskan kajian kami kepada 3 perkara. Pertama, purata min tahap kesanaan penduduk daerah berada pada tahap 3.47 iaitu tahap sederhana. Dan yang kedua, penduduk Sabah Benam mempunyai sederhana pengetahuan asas mengenai badal haji dengan skor min 3.63 dan keseluruhan tahap kesanaan dan pengetahuan Sabah Benam mengenai badal haji pada tahap sederhana dengan 3.55. Berikut merupakan selari dengan objektif kami dalam menepasi pengetahuan masyarakat mengenai badal haji dan juga menepasi tahap kesanaan masyarakat terhadap kes penipuan badal haji. Dan daripada itu, kami telah mengeluarkan 3 cadangan yang berkesesuaian. Yang pertama, berkongsi ilmu dan kes berkaitan badal haji di media sosial, memandangkan zaman sekarang merupakan zaman teknologi. Jadi dengan menggunakan media sosial lebih memperluaskan lagi dan percepatkan lagi penyebaran maklumat. Yang kedua, dari segi sudut akademik, cadangan dari sudut akademik dengan mengadakan lebih banyak dan lebih kerap seminar bangkit atau kursus mengenai badal haji. Dan yang ketiga, mengadakan kempen atau pameran mengenai kes penipuan
yang diboleh anjurkan oleh JKK kampung ataupun jawatankuasa masjid bagi menggalakkan perkiraan di kawasan mereka mengetahui mengenai penipuan ibadat haji. Dan cadangan itu diajukan bagi mengelakkan orang ramai menjadi mangsa kes penipuan ibadat haji di masa harapan kelak. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan kedua. Okey. Cuma daripada pembintangan dan juga kertas kerja awak tu ada beberapa perkara lah. Yang pertama, tajuk utama awak, okey, dekat paper dengan tajuk yang awak letak di kerangka tidak sama. So itu adalah perkara yang paling besar sekali yang orang akan lihat. So bila tajuk tu tak sama, so dia tak boleh. Okey, dia tak boleh. So bila awak bentang, benda tu berlaku. Dan kemudian dalam kertas kerja yang awak hantar, okay, awak mempunyai dua objektif. Tetapi sama juga dalam soalan kita nampak ada dua objektif. Tetapi bila dalam kerangka, yes, dalam kerangka ada satu sahaja. So dia kita kena state sama ada kita perlukan dua objektif atau satu objektif. Tapi kita lihat kepada soalan yang telah korang buat, di mana korang ada sampai bahagian B, C, D. So korang memang memerlukan dua objektif. Sebab bahagian B menjawab objektif pertama dan bahagian C tu menjawab objektif kedua. So betulkan itu saja. Okay? Kemudian Madam, ya. Kami dah gunakan hal itu kan. Kami ada perubahan sedikit dengan kami punya kertas kerja. Jadi ada yang dah diperbaiki selepas diberikan pada Madam lah. Jadi kiranya kerangka kami dah pun dibetulkan sebelum. Okey. So tak apalah, saya tegur je sebab apa yang awak hantar kat saya tak sama dengan apa yang awak bentang. Faham tak konsep dia? So saya kena tegur atas apa yang saya dapat. So salah saya ke salah siapa sekarang? Okey, saya cuma tegur sahaja. Okey, kemudian saya nak tengok slide last sekali. Okey. Slide last sekali. Yang rumusan. Ya saya. Untuk bahagian rumusan, purata min tahap pencanaan penduduk daerah itu adalah 3.7. Lepas tu pengetahuan dia dengan min skor sebanyak 3.63. Ketiga, tahap pencanaan rakyat Sabah Berenam secara keseluruhannya adalah 3.65. Kat situ kalau kita tengok ada 3 min skor sedangkan korang ada 2 objektif sahaja. Faham tak? Satu tu tahap pencanaan penduduk ada 2 kali. So yang mana satu yang sebenarnya? Okay, so yang ketiga tu maksudnya kepada keseluruhan gabungan kepada kesamaan dan juga pengetahuan. Dan kali buatlah keseluruhan. Okay, kat situ. Ada Okey, keseluruhan. Okey, dan bagi setiap di bab 4, min skor tidak diletakkan untuk dilihat min skor keseluruhan tersebut. Walaupun bila awak bentang benda tu ada, tapi dalam bab saya tak tahu lah kalau awak dah betulkan ke, yang baru saya tak dapat kan, tu saya tak tahu. Tapi yang saya dapat tu dia hanya ada purata peratusan tetapi dia ada min skor di bawah sekali tu. So kita tak tahu min skor tu tapi dalam 45 diterangkan mengenai min skor tersebut. So kalau boleh tambahkan satu kotak je min skor keseluruhan. Saya tegur je tau, jangan terasa. Ni teguran untuk penambahbaikan, bukannya teguran untuk kena faham konsep buat assignment dia memang akan ada salah, tak pernah ada betul. Anda kita adalah Allah, betul tak? So memang teguran tu dia perlu ada. Sebab apa nanti awak boleh tahulah apa yang salah. Kalau awak dah buat pembetulan tu tak ada masalah. Macam kita terima mesej lah, adakah anda telah membayar hutang sekian-sekian. Kalau dah bayar, ignore. Samalah ignore lah. Kalau dah buat, ignore je. Okay? Okay. Dia dah sampai masa minta susu. So itu saja. Terima kasih guys. Kita move kepada kumpulan yang seterusnya. Bagi saya masih 2 minit sementara. Okay. Dan seterusnya kumpulan ketiga boleh. Okay, tunjukkan slide dulu.